khabar? Ustazah harap semua sihat belaka lah ya. Okey. Untuk subjek akidah ni, kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengertian qada, pengertian qadar dan juga dalil nakli beriman dengan qada Allah SWT. Okey, untuk minggu ni kita sambung pada subtopik yang seterusnya, iaitu dalil nakli beriman kepada qadar Allah SWT. Okey, sebelum kita pergi pada subtopik yang seterusnya ni, ingat lagi tak apa dia maksud qada, apa dia maksud qadar? Ingat lagi tak? Ingat lagi ke tak ni? Okey, baik, kita buat flashback. Apa maksud qada? Qada ialah ketentuan Allah SWT ke atas perkara yang telah berlaku atau sedang ataupun yang akan berlaku. Dan ketentuan ni berlaku sejak azali lagi. Contohnya ketentuan rezeki, umur dan juga rupa baras seseorang. Okay, apa maksud qadar? Qadar maksud dia adalah pelaksanaan ke atas ketentuan Allah SWT. Sama ada ketentuan tu buruk ataupun ketentuan itu baik. Okay. Dan benda ni berlaku juga sejak azali juga. Okay, boleh faham? Faham kan? Qadar ni maksudnya ketentuan baik atau buruk. Qada ni adalah ketentuan yang dari segi umur kita, rezeki kita dan juga rupa baras. Okay, boleh faham? Okay, kita pergi pada subtopik yang seterusnya, iaitu dalil nakli beriman kepada qadar Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Shadaqallahul 'azim. Okay, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8. Apa maksudnya? Maksudnya, dan tiap-tiap sesuatu yang berlaku itu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Maksudnya kat sini, segala yang berlaku atas dunia ni, bukan dunia ya, atas alam ni, seluruh alam semesta ni, semuanya berlaku berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tengok pada yang bawah tu, kotak yang bawah tu penerangan dia. Okey, penerangan tentang qadar Allah SWT. Okey. Allah SWT telah menetapkan perancangan atau kejadian. Hanya Allah SWT sahaja yang berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan tersebut. Sebagai makhluk, kita hendaklah berusaha dan berdoa kepada Allah semoga apa yang kita inginkan akan tercapai. Apa maksudnya kat sini? Maksudnya kat sini, segala yang sesuatu yang berlaku dalam alam semesta ni, semuanya berada di dalam ketetapan Allah SWT. Maksudnya planet tu bergerak, berapa inci dia bergerak, berapa lama dia bergerak, berapa lama dia berputar, semuanya berada dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ustazah yang tengah bercakap ni pun, ustazah gerakkan jari, ustazah gerakkan tangan, semua ni berada dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berapa kali bergerak, 1 2 3 4 5 ke, semua pergerakan kita ni semua berada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu kita kena beriman. Apa maksud qada, apa maksud qadar? Okey, boleh faham? Okey, maksudnya kalau awak berlari ke, awak berjalan ke, semua ni berada dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, termasuklah apa yang kita akan dapat hari ni, apa kita dapat rezeki ke, pekerjaan ke, apa ke, semua kita dapat makan apa hari ni, semuanya dah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Apa tugas kita sebagai hamba? Tugas kita sebagai hamba hanya berusaha, berdoa dan bertawakal pada, walaupun sesuatu tu telah ditentukan oleh Allah SWT. Contohnya, kita kejayaan kita dapat berapa A, kita dapat 10A ke 7A ke, berapa A lah kita dapat, dapat nombor 1 dalam kelas ke, semua berada dalam ketetapan Allah SWT. Tapi tak bermaksud kita ni tak payah berusaha. Kita kena juga berusaha. Okey, boleh faham? Kalau tak berusaha, macam mana nak berjaya kan? Betul tak? Okay, Allah SWT pun dia tak akan mengubah takdir seseorang tu, kecuali
seseorang tu dia ubah takdir dia sendiri. Maksudnya kalau dia tak berusaha, macam mana dia nak berjaya? Macam mana Allah nak bagi kejayaan tu? Walaupun Allah telah tetapkan sesuatu perkara tu, tapi tak bermakna sebagai seorang hamba tu dia tak perlu berusaha. Kena berusaha, berdoa dan bertawakal pada Allah. Semua kita serahkan pada Allah. Okey. Seterusnya mempercayai qada dan qadar adalah wajib. Kita tengok pada penerangan yang seterusnya. Mempercayai qada dan qadar adalah wajib bagi orang Islam. Okey. Wajib bagi orang Islam macam kita ni kena percaya, kena beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mereka yang tidak mempercayai qada dan qadar tidak termasuk dalam golongan yang beriman kepada Allah. Maksudnya kat sini, kalau orang tu dia tak percaya, walaupun dia orang Islam, dia ngaku dia Islam, kad IC dia Islam, MyKit dia Islam, agama dia Islam, dalam surat Banak dia Islam, bin pun bin Islam, nama pun nama Islam, tapi kalau dia tak mempercayai qada dan qadar Allah SWT, dia tidak termasuk di kalangan orang yang beriman. Malah boleh jadi iman dia tu terbatal. Sebab wajib beriman dengan qada dan qadar Allah ni. Kalau kita tak beriman dengan qada dan qadar Allah ni, kita boleh jadi jatuh ingkar, kufur. Dia faham? Okey. Golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar Allah SWT merupakan golongan yang sombong kepada Allah SWT. Maknanya kenapa dikatakan sombong? Sebab orang yang macam ni biasanya dia percaya segala apa yang dia buat ni, contohnya dia nak duit, dia cari duit, dia usaha, dia kerja, dia rasa seolah-olah semua tu dia yang buat. Bukannya ditentukan oleh Allah SWT, tapi dia yang buat. Okey, duit ni aku dapat atas usaha aku sendiri. Salah. Itu maknanya dia sombong, dia tak percaya pada qada dan qadar Allah. Sedangkan rezeki kita ni semuanya Allah dah tetapkan berapa banyak kita dapat, berapa jumlah dia, semuanya dah ditetapkan oleh Allah SWT. Jangan kita rasa sombong seolah-olah rezeki yang kita dapat tu hasil usaha kita sendiri. Salah tu. Okay. Walaupun itu hasil usaha kita, tapi siapa yang menggerakkan tangan kita? Siapa yang menggerakkan kaki kita? Siapa yang beri keizinan tangan kita bergerak? Tetap Allah SWT juga. Okay. Siapa yang menetapkan kita dapat ni, kita dapat kerja sini, kita kalau kita dah besar nanti kita dapat kerja jadi doktor. Siapa yang tetapkan? Allah SWT juga tetapkan, tertulis dalam takdir kita jadi doktor. Okay, Allah tetapkan pekerjaan kita macam tu. Okay. Kemudian kita berusaha sampai jadi pandai, sampai jadi doktor, kemudian kita dapat duit hasil rezeki yang kita dapat juga dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan rasa seolah-olah kita buat semua ni hasil usaha kita sendiri. Salah. Boleh faham? Okey, mereka menganggap bahawa Allah SWT tidak ada kaitan dengan kehidupannya. Okey, itu maksudnya dia rasa seolah-olah Allah tu tak wujud. Allah tu dia buat semua ni tak ada kaitan pun dengan Allah. Itu salah. Berdosa besar. Kalau kita cakap macam tu, berdosa besar. Malah boleh jatuh kufur. Boleh jatuh ingkar, kufur daripada kufur kepada Allah. Okey. Semua manusia tidak akan terlepas daripada qada dan qadar Allah. Okey, semua kita ni bukan saja manusia, jin, binatang apa semua sekalilah makhluk Allah ni tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Tidak terlepas daripada pemerhatian Allah SWT. Maksudnya Allah melihat kita, tidak terlepas daripada ketentuan Allah SWT. Okay. Apa di ketentuan Allah? Ketentuan Allah, qada dan qadar Allah ni lah. Okay. Kita semua tak terlepas daripada segala ketentuan Allah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan. Okey, Allah SWT, maksudnya Allah SWT kata kat sini, dia menciptakan segala sesuatu tu menurut takdir dia, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT sendiri. Okay. Bila kita dilahirkan, waktu bila kita berada di alam roh, waktu bila kita berada di alam rahim ibu kita, waktu bila kita akan keluar daripada perut ibu kita, semuanya dah ditentukan oleh Allah SWT. Sejak azali lagi, bila kita akan mati, bila semuanya sekitaran hidup kita ni semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Okay. Boleh faham? Boleh faham? Faham ke tak ni? Okey. Jawab dalam hati je. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke surat seterusnya. Ada dialog kat situ. Okey. Dialog antara anak dan ayah. Dekat sini tak boleh nak suruh awak berlakon. Salah je lah yang berlakon ya. Okey. Okey, dengar saya baca dialog ni. Dialog anak. Anak kata apa? Ayah, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Lepas tu ayah pun jawab, hukumnya wajib beriman bagi setiap umat Islam. Okay. Ayah kata, wajib beriman bagi setiap umat Islam ni, wajib beriman dengan qada dan qadar Allah SWT. Lepas tu anak pun kata, apakah pula hukumnya orang yang tidak beriman kepada qada dan orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar? Lepas tu ayah pun jawab, hukumnya berdosa besar dan menyelewengkan akidah. Okey, hukum bagi orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar Allah SWT ni boleh lari akidah. Maksudnya boleh tergelincir daripada, boleh terkeluar sikit lagi, boleh terkeluar daripada agama Islam, boleh tergelincir akidah dia. Kalau dia tak beriman pada qada dan qadar Allah, kalau dia rasa seolah-olah semuanya ni dia yang usaha sendiri, dia berjaya ke, tak boleh. Itu maksudnya dah lari akidah kita. Bahaya tu, dosa besar tu. Kena mengucap balik. Okey. Okey, yang seterusnya. Anak, mengapakah hukumnya dosa besar? Okey. Anak ni tanya balik, kenapa hukum dia dosa besar? Lepas tu ayah dia pun jawab, kerana mereka telah mengingkari perintah Allah SWT dan takdirnya. Sebab orang ni tadi, dia telah mengingkari perintah Allah dan juga dia telah mengingkari takdir Allah SWT. Dia mengingkari bahawa Allah SWT berkuasa menentukan segala sesuatu. Itu bahaya. Boleh faham? Bahaya sangat-sangat. Okay. Anak dia pun kata, oh begitu, saya sudah faham ayah. Lepas tu ayah dia menjawab, sebagai umat Islam yang patuh pada perintah Allah SWT, kita hendaklah menjadikan qada dan qadar itu panduan ke arah kemajuan. Sebagai umat Islam, kita kena percaya dan patuh pada perintah Allah, dan kita kena percaya, kita juga kena menjadikan qada dan qadar itu panduan ke arah kemajuan. Maksudnya kita kena beriman, sungguh-sungguh beriman, kemudian kita kena menjadi hamba yang berusaha, berikhtiar dan juga tawakal pada Allah. Walaupun kita tahu takdir ni kita ni dah ditentukan oleh Allah SWT, tapi tugas kita sebagai hamba kena berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal pada Allah. Okey. Allah suruh kita berusaha, Allah suruh kita bertawakal, Allah suruh kita berdoa. Selebihnya takdir, sama ada kita berjaya ataupun tidak, itu dalam ketentuan Allah. Okey. Boleh faham? Okey, tapi Allah dah janjikan bahawa siapa yang berusaha dia akan berjaya. Okey. Kalau tak berjaya kat dunia pun berjaya di akhirat. Contoh kita berusaha kita gagal, tapi kita tetap dapat pahala. Allah SWT tetap mengganjarkan kita pahala di akhirat nanti sebab kita bersabar atas takdir Allah. Okey, jangan rasa kecewa. Okey, boleh faham tak ni? Okey. Allah SWT berfirman, Allah sebut kepada kita, Allah kata kepada kita, barang siapa yang bertawakal pada Allah,
dia akan berjaya. Kalau tak berjaya di dunia, dia akan berjaya di akhirat. Okey. Dia faham? Dia faham tak ni? Boleh kan? Okey. Seterusnya, anak ni kata, baiklah ayah, tapi adakah qada dan qadar itu boleh berubah ayah? Anak ditanya, baiklah ayah, tetapi adakah qada dan qadar itu boleh berubah ayah? Ayah pun jawab, boleh dengan cara berdoa. Lepas tu anak pun jawab, oh terima kasih ayah. Okey. Qada dan ketentuan Allah SWT ni ada yang boleh berubah dan ada yang tak. Apa yang tak boleh berubah? Yang tak boleh berubah contohnya, nanti kita akan belajar jenis-jenis qada yang boleh berubah, qada yang tak boleh berubah. Apa dia? Contoh-contoh qada yang boleh berubah ni adalah kejayaan seseorang ataupun rezeki seseorang, kejayaan apa semualah. Tapi yang tak boleh berubah ni ialah contohnya ajal kita, jodoh kita, maut, berapa panjang umur kita, kematian kita bila, itu tak akan berubah. Okey. Nanti next kita akan belajar apa dia qada yang boleh berubah, apa dia qada yang tak boleh berubah. Okey, setakat itu saja Ustazah nak awak fahamkan dulu. Okey. Nanti Ustazah akan bagi kerja pada awak. Okey. Okey. Fahamkan dulu video ni ya. Okey. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh WhatsApp pada Ustazah. Tak faham contohnya Ustazah ajar apa ni tak faham, tolong tanya Ustazah. Jangan diam sahaja. Ustazah tak nak diam je. Mentang-mentang PKP duduk rumah diam je, dengar je diam je, tak tanya. Okey, kena tanya kalau tak faham. Okay, boleh? Okey. Okey. Assalamualaikum.